InsyaAllah pada petang ini kita sambung surah Al-Baqarah. Surah yang kedua dalam tertib mushaf. Surah Baqarah ni surah Madinah yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW berhijrah dalam tempoh masa yang lama. Sehingga kalau kata ayat puasa tu turun pada tahun 2 Hijrah, dan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat selepas daripada ayat riba itu adalah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini turun dalam tempoh yang lama, mengandungi hukum-hukum Islam secara keseluruhannya. Maka sebab itulah surah Al-Baqarah ini antara hikmah Allah SWT letak selepas daripada surah Al-Fatihah, kerana surah ini adalah Islam secara keseluruhannya. Jadi semua hukum-hukum berkenaan dengan akidah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, kitab, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan hari akhirat, semua ada sini. Begitu juga hukum-hukum, hukum ibadat, hukum muamalah, hukum jenayah ada dalam surah Baqarah ini. Begitu juga berkenaan dengan tazkiyah, penyucian jiwa, kisah-kisah umat terdahulu ada belaka dalam surah Baqarah. Jadi surah Baqarah setelah daripada surah Al-Fatihah dari segi tertib mushaf. Dan bila kita tadabbur Al-Quran, kita belajar memahami Al-Quran, penting untuk kita lihat pertalian antara surah dengan surah. Sebab apa? Sebab Allah SWT membahagikan Al-Quran itu kepada 114 surah. Jadi Allah SWT bahagikan kepada 114 surah dalam keadaan ada surah yang panjang seperti surah Baqarah 286 ayat. Surah Ali Imran ada 200 ayat. Manakala ada surah yang pendek seperti surah Fatihah 7 ayat, surah Al-Kautsar 3 ayat. Begitu juga beberapa surah yang lain hanya beberapa ayat, satu muka tu ada 3 surah. Dan ada juga surah yang dikenali sebagai surah Mi'in, surah yang ada 100 ayat lebih kurang. Jadi bila Allah SWT bahagikan begitu, maka mestilah ada sebab mengapa Allah Ta'ala bahagikan Al-Quran itu kepada beberapa surah. Dan kedudukan satu surah lepas satu surah ni penting untuk kita perhatikan, kerana itu adalah kunci kepada tadabbur. Sebab satu ayat selepas satu ayat, satu surah lepas satu surah, dia ada makna, dia ada tanasuq, tarabut, ada pertalian, ada pertautan, ada kesinambungan yang tidak terpisah. Jadi surah Baqarah setelah daripada surah Al-Fatihah ada beberapa wajah sebab dia. Yang pertama, surah Fatihah seperti kita kata kemarin adalah surah perjanjian kita dengan Allah SWT yang terletak pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka surah ni Allah SWT menyebut iman, Islam secara keseluruhannya, dan itu semua adalah tafsiran kepada perjanjian. Sebab perjanjian kita dengan Allah SWT adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Dalam tafsiran surah Fatihah, dalam tafsiran surah Fatihah berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila kita tafsir Quran ayat dengan ayat, dalam surah Yasin Allah Ta'ala kata, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Jadi siratul mustaqim itu tafsir dia ada dalam surah Yasin, iaitu beribadat hanya kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah janji yang Allah Ta'ala telah ambil. Alam a'had ilaikum, tidakkah aku telah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, hanya beribadat kepada Allah. Jadi perjanjian itu ada dalam surah Fatihah, dan keterangan secara terperinci satu persatu ada dalam surah Baqarah ni. Dan kita akan lihat tempat-tempat yang ada kalimah
ahdun, ada kalimah misaq. Jadi misaq, ahdun itu semua adalah janji kita dengan Allah SWT. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, surah Fatihah ni, surah Fatihah itu sendiri adalah Allah SWT ajar kepada kita doa. Asal doa paling penting, minta hidayah. Kita mulakan surah Fatihah dengan baca bismillah, kemudian puji Allah SWT, kemudian kita sebutlah pengakuan kita dan kita sebut doa yang kita nak. Jadi dalam surah Baqarah ini Allah SWT menyebut zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Hidayah yang kamu minta tu ada di sini. Maknanya seolah-olah surah Fatihah ini adalah doa kita, maka surah Baqarah ini adalah istijabatul doa. Allah Ta'ala terima doa kita. Sebab itulah yang dikatakan sebagai hidayah tu, kalau kita minta, inilah Allah Ta'ala telah kabulkan. Seolah-olah hidayah tu tak mari jauh, duduk sini je, terletak pada surah Baqarah, surah yang paling panjang yang mengandungi Islam yang sempurna. Wajah yang ketiga, itu dari segi surah Fatihah ni adalah doa, hujung dia doa. Begitu juga hujung surah Baqarah ini doa juga. Amana Rasul tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mengandungi doa-doa orang beriman kepada Allah SWT. Doa macam mana? Kalau surah Fatihah kita minta hidayah, panduan daripada Allah Ta'ala, manakala hujung surah Baqarah ni doa taufik, doa keteguhan, doa pengampunan, doa supaya kita dapat menjadi orang yang taat. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Doa yang mana taufik itulah wa ilaihil masir, itu balik kepada Allah SWT, itu balik kepada redha dia. Sebab siratal mustaqim ni, hidayah ni jalan. Masuk kita minta jalan, duduk atas jalan kita ada peta ni sebab kita nak pergi satu tempat. Dalam istilah orang-orang sufi ni dia kata al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Jadi hidayah tadi kita kena ikut, kena berjalan. Perjalanan kita tu jadi dengan kita mempelajari, menjejaki satu demi satu, daripada satu stesen ke stesen yang terdapat dalam surah Baqarah ini, sapalah wa ilaihil masir. Balik kepada Allah Ta'ala, mana balik kepada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, balik kepada Allah Ta'ala, tempat akhir kita, destinasi kita. Jadi yang dikatakan hidayah tu, kita nampak jalan, Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita. Dia panggil dalam istilah ira'atut tariq, tunjuk jalan. Bila kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha, berarti al-wusul ilal matlub, sampai kepada tempat yang kita nak. Isal ilal tariq, isal ilal matlub. Allah Ta'ala menyampaikan kepada destinasi kita, mana kita minta syurga, redha Allah Ta'ala. Itu pertalian antara dua surah ini. Kemudian bila kita tadabbur satu-satu surah ni, ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu setiap daripada surah ni dia ada tema dia. Dia ada mazmun markazi, tema utama ataupun amud. Lalu surah Fatihah perjanjian. Surah Baqarah ni tema dia Islam yang sempurna, beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian mematuhi Islam yang sempurna. Dan kita boleh dapat tengok di mana Islam yang sempurna ni, dengan cara Islam yang sempurna inilah kita akan mendapat takwa kepada Allah Ta'ala, kita akan selamat di sisi Allah Ta'ala. Itu secara ringkas tema surah ni. Kemudian surah ni sebab apa dinamakan Baqarah? Iaitu kerana ada cerita lembu. Cerita lembu ni simbol kepada penyembahan berhala yang pernah berlaku di kalangan
orang Bani Israel dahulu dan sekarang ni pun ada. Penyembahan terhadap lembu. Jadi sebut lembu tu satu nak menafikan lembu tu sebagai Tuhan, tak layak. Yang kedua, cerita di sebalik penyembelihan lembu tu adalah lambang kepada kedegilan. Yang mana Allah Ta'ala nak kita ni taat, patuh pada perintah-perintah dia supaya kita jadi orang takwa. Jadi lembu itu ada dijadikan nama kepada surah ni isyarat supaya kita umat Muhammad ini, khairu ummah ini ataupun umat wasata ni menjadi umat yang patuh pada Allah SWT. Itu sebab penamaan. Ada juga dalam riwayat lain menyebut surah ni sebagai Zahrawain. Dua surah yang gilang gemilang. Dua surah yang gilang gemilang ni mana surah ini dan surah Ali Imran. Maknanya kalau siapa pegang dengan kedua-dua surah ni, dia akan selamat. Dia akan mendapat panduan. Terutamanya dapat menjaga akidah dia tu daripada serangan-serangan syubhat. Golongan-golongan yang tidak mahu terima Islam, terutamanya Yahudi dan Nasrani. Kemudian surah ni, oleh kerana surah ni surah yang paling panjang, dah. Kadang-kadang kita baca surah ni tak tahu pucuk mana, panjang cerita. Sebab itulah kita bila pegang amud surah ni, tema utama dia apa? Islam yang sempurna. Siapakah nak bawa Islam? Kita lah. Siapakah yang telah meninggalkan Islam? Yahudi, Nasara. Jadi kita tak boleh jadi orang seperti itu. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita surah ni supaya kita menjadi hamba-Nya yang patuh pada Dia. Jadi surah ni kita dapat bahagikan kepada beberapa bahagian. Secara kasarnya kita dapat bahagikan surah ni kepada 6 bahagian supaya mudah kita nampak. Iaitu bahagian pertama ni pendahuluan berkenaan dengan Al-Quran dan sifat-sifat dia. Orang yang pegang dengan Al-Quran, orang yang tolak dengan Al-Quran, macam mana Al-Quran itu perlu difahami. Al-Quran itu satu kurniaan Allah SWT kepada manusia, dan manusia itu sendiri sebagai gapo duduk atas dunia ni, mengapa manusia perlu kepada hidayah. Mengapa manusia perlu kepada hidayah? Jadi kesemua tadi kita boleh tengok daripada ayat yang 1 sampailah ayat 39. Bahagian yang kedua, ayat 40 sehingga 121, panjang ni, 40 sehingga 121, iaitu sejarah Bani Israel. Supaya kita umat Muhammad ni mengambil iktibar daripada sejarah Bani Israel, ia panjang lebar. Daripada ayat 40 hingga 121 ni boleh dibahagikan pula. Tapi untuk hari ni padahlah setakat tu. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu daripada ayat 122 hinggalah 162, iaitu Allah Ta'ala membicarakan kepada kita tentang imam tauhid. Imam tauhid. Mana Nabi Ibrahim sebagai pembawa millah tauhid, membawa agama tauhid. Sebab apa? Sebab manusia ni, kalau ada zaman Nabi SAW dan siapa lain ni pun mengaku ikut Nabi Ibrahim. Orang musyrik Mekah kata kita ikut Nabi Ibrahim. Dah, kita ni jaga Kaabah kalau Nabi Ibrahim bina. Orang Yahudi kata kita pun ikut Nabi Ibrahim. Nasrani pun lagu tu juga. Jadi Allah SWT menyatakan dalam surah ni bahawa Nabi Ibrahim adalah imam ahli tauhid. Jadi siapa yang mengaku ikut Nabi Ibrahim, dia kena berada di atas tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan setakat Nabi Ibrahim, diikuti oleh Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Semua mereka tu adalah tauhid juga. Maka sebab itulah dalam surah ni Allah Ta'ala selalu menyebut Ya Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yaqub lah, gelar kepada Nabi Yaqub. Jadi orang Yahudi menisbahkan diri mereka kepada Israel, kepada Nabi Yaqub. Jadi dia kena tengok pada sejarah ni. Itu agama tauhid lah, agama Nabi Ibrahim. Dan kita juga sebagai orang Islam ni lah adalah umat muslimah. Umat muslimah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tu kita akan hurai dari cepat dia lah.
122 hingga 122 sampai 192. Kemudian daripada 193 sampai 242, iaitu tanggungjawab yang dibawa oleh umat muslimah ini. Umat Nabi Ibrahim doa ni gapo tugas dia? Ini disebutkan secara terperinci lah. Cara terperinci. Tugas umat baru. Tanggungjawab hak mereka bawa iaitu membawa Islam sebagai satu rahmat kepada semua manusia. Yang mana orang Yahudi, ahli kitab tak layak dah. Sebab mereka meminda kitab yang diturunkan kepada mereka. Bila kitab panduan, kitab hidayat telah mereka pindah, jadi macam mana mereka nak memimpin orang lain? Tak layak. Kemudian ayat 243 sampalah 283, penekanan tentang jihad dan infak. Maknanya umat ni dituntut supaya berkorban. Korban nyawa, korban harta. Barulah tertegak syariat Allah Ta'ala tu. Tanggungjawab sebagai umat muslimah, kuntum khaira ummah ataupun umat wasata. Dia akan tertegak bila mana ada pengorbanan jiwa dan harta. Di ayat 284 sampai 286 ini adalah rumusan akidah kita sebagai orang beriman. Doa minta pengampunan, doa pengharapan yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, yang mesti ada pada umat muslimah ini sebagai umat yang tawaduk. Berapa? 6 bahagian secara kasar bagi surah ni. Kemudian dalam surah ni ada beberapa yang dikatakan sebagai kata kunci. Bila kita nak tadabbur ayat Al-Quran ni, dalam satu surah tu dia ada beberapa kata kunci. Kata kunci ni kalau kita nak buka apa dah? Nak keluar duit ATM tu kena ada lah password dia tu. PIN number tu. Kalau tak ada tak dapat. Begitu juga bila kita nak tadabbur ni, dia kena ada kunci dia. Kunci ni iaitu dengan kita memerhatikan kalimah-kalimah yang penting. Satu, kalimah-kalimah yang penting. Yang kedua, kalimah yang lain tak ada tapi ada sini dalam satu surah. Jadi dalam surah Baqarah ini kita akan dapati Allah SWT menyebut berkali-kali tentang takwa, tentang hidayah, tentang ilmu, tentang perjanjian. Itu antara 4 kalimah yang sangat penting ada. Hak lain itu atas kita perhatilah. Hak ni hak kita boleh sebut hari ni. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surah ni Allah Ta'ala mulakan dengan huruf muqatta'ah yang kita baca satu demi satu. Alif Lam Mim. Jadi dia kena baca satu persatu, maka sebab itulah dinamakan sebagai huruf muqatta'ah. Jadi ayat ni yang bermula dengan alif lam mim, huruf-huruf ni, kalau kira tafsir yang dibuat oleh ulama sampai kepada 40 pendapat, tapi satu pun tidak dapat, tak ada siapa dapat pasti sebagai pendapat yang benar. Kalau kata dia pilih pendapat ni, orang lain tak terima. Jadi tak ada yang disepakati. Tetapi banyak-banyak tu ada beberapa pendapat yang boleh kita memberi perhatian. Yang pertama, dengan mana Allahu a'lamu bi muradih, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Lepas tu duduk dia. Tak payah tafsir, sebab Allah Ta'ala merahsiakan benda ni. Sebab banyak perkara Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Nama-nama dia banyak, Allah Ta'ala rahsiakan. Jadi antara benda yang Allah Ta'ala rahsia ni, iaitu alif lam mim, huruf-huruf muqatta'ah, Yasin, Taha, Qaf, Nun. Semua tu Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Ada juga ulama yang berpendapat seperti Maulana Farahi, dia kata alif lam mim ni itu adalah nama surah, nama surah. Sebab alif lam itu dia huruf lam tu sendiri dalam huruf orang-orang terdahulu, lam itu bila manusia nak menyebut ni lembu, dia guna huruf lam.
Itu antara pendapat dia. Ta tu dah, itu adalah simbol kepada ular. Sebab itulah kalau surah Ta Sin Mim itu dah, dia akan tersebut cerita Nabi Musa dengan tongkat dia ular. Kalau kita bacalah surah Taha, surah Syu'ara, surah Namli, surah Qasas, ya ada Ta di situ dah, maka ada cerita ular. Cerita ular. Itu ada beberapa pendapat lah. Cuma bagi kita, oleh kerana makna dia tu kita tidak dapat ketahui, tetapi adanya alif lam mim ini dan juga huruf-huruf muqatta'ah di awal surah ni, terutama surah yang pertama ni, dia ada hikmah. Hikmah dia apa? Iaitu mengingatkan kepada kita bahawa kita ni bila nak faham Quran, kena letak diri kita ni macam budak-budak. Macam mana budak-budak ni kalau nak belajar baca, dah, dia kena sebut huruf dulu. Alif, ba, ta, A, B, C, D. Maknanya ini seolah-olah mengingatkan kepada kita bahawa kita sebagai budak, bila belajar Al-Quran ni, kita kena letak diri kita ni dalam keadaan tak tahu. Macam budak-budak. Jadi baca budak-budak ni, dia belajar alif, lam, mim. Alif, belajar huruf dulu. Belajar huruf dulu. Jadi kalau tak ada perasaan bahawa kita macam budak-budak, maka kita akan rasa kita tahu dah. Jadi bila kita rasa kita tahu dah, maka tak dapat hidayah lah. Dia akan jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi kata, wa qalu qulubuna ghulf. Dalam hati kita ni penuh dah. Maknanya Muhammad, kita tak terima dah Quran daripada kamu. Sebab apa? Sebab kita ni ada kitab dah. Dalam hati kita ni penuh dah dengan ilmu Taurat. Kita tak perlu. Hak tu hak mengingatkan kepada kita, jangan jadi macam Yahudi. Yahudi yang tak terima Al-Quran itu kerana dia rasa cukup dengan Taurat yang ada pada mereka. Antara hikmah lain kita boleh teliti, iaitu mengingatkan kepada manusia bahawa Al-Quran ini dah, terutama orang Arab, Al-Quran ini yang mana kalam Allah, bukanlah kalam siapa-siapa, tetapi ia adalah daripada bahasa yang dipertuturkan oleh orang Arab juga. Alif, lam, mim tu, Taha, Ha, Mim ke apa semua tu adalah huruf-huruf yang manusia, orang Arab susun membentuk syair mereka. Jadi Al-Quran bahasa Arab bukanlah satu yang asing kepada mereka. Maknanya itu menunjukkan kepada mereka bahawa Al-Quran ini tak patut mereka rasa sombong. Mereka tak patut rasa pelik Al-Quran ini. Sebab apa? Daripada bahasa Arab juga. Al-Quran bahasa Arab juga. Kalau mereka tu rasa kagum terhadap syair Umrul Qais ke, dah, mana-mana syair jahiliah dahulu, kalau mereka merasakan kagum terhadap syair-syair yang digantung di Kaabah, jadi Al-Quran daripada huruf-huruf ni juga. Bukan satu yang jauh daripada manusia. Maka sebab itulah manusia tak boleh jadi takabur. Manusia tak boleh rasa pelik. Sebaliknya dia kena mari belajar. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahawa Nabi SAW ni, bila diajar oleh Allah Ta'ala Al-Quran tu, mana pada hakikatnya Nabi ni belajar membaca. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memang menerima menyambut Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Lagu mana Nabi sambut? Mana Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi SAW huruf-huruf ni. Kalau kita belajar dalam tafsir, dalam ulum Quran, huruf-huruf muqatta'ah ni yang ada di awal surah ni, dia ada 14. Dan 14 ni separuh daripada 29 huruf. Separuh dah. Dan setiap daripada huruf ni dia mewakili sifat-sifat huruf. Kalau kita belajar tajwid kan, dia ada huruf mahmus dah, huruf tibak, huruf isti'la, dia mewakili belakang dah, ada belakang dah. Kalau kata ain, padan dah, tak perlu sebut di awal surah ni ghin. Kalau kata ra, tak perlu zai dah, memadai dah. Maknanya pada hakikatnya Nabi SAW ni, oleh kerana Nabi ni asalnya buta huruf,
Tak boleh baca. Bila turun Quran pada Nabi, diajar huruf-huruf seperti ni, diajar Al-Quran kepada Nabi, Nabi dapat baca Quran. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah SWT menyebut kepada kita keagungan Al-Quran dan sifat dia. Itu ayat yang kedua. Jadi kita boleh tulislah. Ayat kedua, keagungan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, ataupun itu dia, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi hidayah, petunjuk pada orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebut pada kita keagungan Al-Quran dengan empat sifat. Sifat yang pertama, zalika. Zalika tu biasanya orang belajar bahasa Arab ni, zalika ni nak tunjuk kepada benda jauh. Jadi Quran ni bukan jauh daripada kita, depan kita, tapi apa? Jadi zalika ni isyarat kepada uluwil martabah, tingginya martabah. Jadi tinggilah kedudukan Quran ni. Itu sifat yang pertama. Mengatasi kalam yang lain, mengatasi percakapan mana-mana makhluk. Yang kedua, kitab ni, mana kitab tu kalau bahasa asal kitab ni katabah, dengan mana kumpul, himpun. Kumpul dan himpun ni mana dengan cara tulis dan hinggap dalam dada. Mana kitab ni sifat dia ditulis. Bila kata ditulis, terpelihara lah, maknanya dijaga. Itu isyarat bahawa kitab ni mesti ditulis, dijaga, dihafal. Kitab. Sifat yang kedua, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Maknanya ini adalah kitab yang diyakini. Bila kata kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya, maka kita kena yakin. La raiba fi ni tidak ada sebarang keraguan padanya. Tak boleh nak meragui. Inilah mukjizat Quran yang paling besar. Sebanyak mana usaha yang telah dibuat oleh manusia ni, musuh-musuh Islam ni, untuk menjadikan manusia tinggal Quran dengan cara dia ejah, dia ubah dah. Dia cuba meragukan tentang kedudukan Al-Quran, tak dapat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah memberi jaminan la raiba fih ni, ini adalah mukjizat Quran yang paling besar. Maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni sama ada berita akhirat, tidak dapat diragui, benar. Sebab benda-benda akhirat ni kadang-kadang kita boleh rasa bukti ada akhirat ni, learn ni lah. Learn ni. Macam kata dah, hari akhirat ada hisab. Ada hisab. Ada perhitungan. Jadi macam mana bukti ada? Dalam diri kita sendiri. Kenapa? Bila kita buat satu benda, kita rasa menyesal, kita pun muhasabah diri kita. Talih ni kena saya muak balik. Jadi saya muak balik tu muhasabah lah. Begitu juga, bapa ada syurga ni? Bukti ada syurga ni sebab manusia ni, dia nak dalam kehidupan dia ni makin sempurna, makin mudah. Manusia cipta remote ni. Bapa ada remote. Sebab bagi dia nak jadi, tak payah dia gitu. Jadi keadaan ada dalam syurga. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, bahawa nikmat dalam syurga ni kutufuha daniyah, nak petik tu dekat. Jadi manusia lagu tu jugalah, suih duk tiar, tapi dia nyanggih atas katil pakai pecek, boleh aja nak derah, nak seduh. Jadi hak dia nak tu sebenarnya bukti ada syurga. Sebab itulah dia tidak boleh meragui. Jadi Quran tu la raiba fi, tidak dapat diragui. Sama ada berita tentang akhirat, begitu juga tentang hukum-hukum. Hukum dalam Quran tak boleh nak ragui. Sebab apa? Sebab semua hukum dalam Quran ni dia tidak bercanggah dengan akal. Kalau nampak bercanggah dengan akal, maknanya orang tu tak berhati molek. Dan hukum dalam Quran ni memang untuk kemaslahatan manusia. Tak boleh lari dah. Untuk menolak mudarat, tidak dapat diragui. Berita-berita umat terdahulu Quran sebut, dan Quran betul apa mana salah. Itu la raiba fi. Kemudian hidayat kita bincang dah kemarin.
hidayat kepada orang-orang bertakwa. Jadi macam mana hidayat pada orang bertakwa ni sedangkan dia baru Islam? Dah. Jadi adakah hidayat ni hanya diperoleh untuk orang bertakwa sahaja? Jadi seolah-olah hidayat pada orang bertakwa maknanya tidak hidayat pada manusia biasa. Jadi ulama mengatakan bahawa banyak pendapat, kita ambil mudah kalilah. Hidayat kepada orang bertakwa ni mana hidayat untuk manusia yang mana menjadikan mereka itu pada akhirnya orang bertakwa. Hidayat ni maknanya mula-mula manusia tu terima hidayat dari Allah Ta'ala. Manusia dengar Quran, kalau dia ambil, dia pegang, dia taat, maka hujung dia tu dia akan jadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi mudah dalam bahasa Arab dia kata hidayat untuk orang bertakwa ni bi'tibarin ma'al, dengan mengambil kira akan datang. Lah ni tak lagi, tapi akan datang. Macam kita puasa lah. Kita ni kita rasa tak sempurna takwa kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Jadi hujung daripada perbuatan takwa, perbuatan puasa kita tu kita jadi orang bertakwa. Hujung daripada kita belajar Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surah, supaya kita menyempurnakan takwa kita pada Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Dan hidayat Quran ni setiap daripada ayat, setiap daripada huruf tu dia ada hidayat. Mana hidayat secara umum, Quran tu sendiri sebagai hidayat. Sejauh mana orang tu berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebanyak itulah dia akan dapat hidayat. Mana banyak hidayat ni, tak terhitung. Sebab itulah mari ni dalam bentuk nakirah, huda. Jadi nakirah dalam bahasa Arab ni menggambarkan kepada ta'zim, benda besar. Jadi dalam Quran tu hidayat yang besar. Lagu mana? Setiap kalimah ada hidayat, setiap ayat ada hidayat. Dan susunan Quran itu sendiri menggambarkan tertib dalam kita beragama. Kalau kita tengok Allah Ta'ala kata wa aqimus salah wa atuz zakah. Susunan itu Allah Ta'ala sebut solat dulu, baru sebut semaya, baru sebut zakat. Jadi kita kena mementingkan semaya dulu, baru mementingkan zakat. Itu dari segi tertib. Jadi tertib itu sendiri sudah menggambarkan kedudukan, keutamaan dalam agama. Cara Quran sebut. Kemudian Allah SWT menyebut sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa ataupun kita kata al-mustafidina bil hidayatil Quran. Orang yang mendapat hidayah, orang yang mengambil faedah hidayah Al-Quran. Ayat yang ketiga ni, golongan yang mengambil manfaat daripada hidayah Quran. Itu tajuk dia. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, mereka percaya benda ghaib. Benda ghaib ni benda yang tak nampak dengan mata kita. Kita tidak dapat fikir dengan akal kita. Hanya satu-satunya jalan untuk kita tahu benda ghaib ini adalah wahyu. Itu berdasarkan kepada Al-Quran, dan sabda Nabi SAW. Yang mana benda tu wajib kita imani. Itu kata Maulana Ashraf Ali Tanwi. Maknanya benda yang akal tak boleh fikir, tak boleh panca indera tak boleh tilik. Akal tak boleh fikir, panca indera tak boleh tilik. Hanya satu-satunya adalah jalan dia dengar wahyu, dengar Al-Quran dan dengar hadis daripada Nabi SAW. Dan kepada kita ni, bila kita tak dengan Nabi SAW, seolah-olah Nabi tu gaib jugalah daripada kita, dan kita percaya. Sahabat Nabi duduk depan mereka. Akhirat sahabat tak nampak, kita pun tak nampak. Jadi kepada sahabat, mereka ni nampak Nabi SAW. Kepada kita Nabi ni gaib lah, tak nampak, tapi kita percaya juga, kena yakin juga. Jadi perkara gaib ni bermula dengan Allah Ta'ala, dengan malaikat, kita pun dengan nabi-nabi. Akhirat, qada dan qadar, semua ni benda gaib, kita tak tahu rahsia qada dan qadar. Kalau kata Al-Quran, gaib daripada kita ke tak? Quran ni maknanya dia akan gaib daripada kita kalau kita tidak memberi perhatian.
Tak. Jadi Al-Quran ni kalau ada depan kita ni dalam bentuk tulisan lah, dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita nak kata Quran tu ghaib tu hak ni kita kena tak tepi dululah, kena tawakuf dulu. Lagu mana bentuk Quran tu ghaib tak nampak pada kita, sedangkan Quran ni ada depan kita. Cuma boleh kita kata sebagai kita kata pegangan dululah ni, mana Quran ni kalam Allah, kita tidak mengetahui macam mana Allah Ta'ala berfirman kepada kita, cara kaifiat Allah Ta'ala kecek tu lagu mana. Tetapi kalam Allah Ta'ala tu sekarang ni ada dah depan kita, dibaca, ditulis. Jadi kalau kita tidak memberi perhatian kepada Al-Quran di sini, Al-Quran ni akan kekal gaib daripada hati kita. Bila begitu kita jadi buta, tak nampak jalan hidayah. Sifat yang kedua, wa yuqimunas salah, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni banyak perkara. Sebab perkataan iqamah ni maknanya menegakkan, mendirikan. Selalunya ulama menyebut pada kita ni, mendirikan sembahyang ni dia ibarat seperti kita mendirikan pasar. Kita nego ramai-ramai. Pasar ni kena nego ramai-ramai. Kita kena buat satu tempat bangunan. Pakak pergi nego situ, pakak pergi beli situ. Dah. Lepas tu kena war-war lah. Lepas tu kena ada semua. Jadi iqamatus solah tu dengan makna kita kena mendirikan masjid. Kita kena ajak semua orang dengan cara azan. Kita kena ada jual beli, kena ada imam. Kena ada imam, kena ada bilal yang mengazankan, kena ada makmum, maknanya berjemaah. Lepas tu dia kena ada waktu dia, menjaga waktu dia. Lepas tu kalau kata nego dengan cara dia, semaya pun dengan cara dia juga. Maka sebab itulah bila kata semaya ni, mendirikan semaya, itu semaya dengan mengikut waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terikat dengan waktu tu semaya ke atas orang beriman. Ada waktu zuhur, ada waktu asar. Lepas tu semaya tu dia kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Semaya tu kena ada zikir. Wala zikrullahi akbar. Semaya tujuan dia adalah untuk mencegah fahsyah dan munkar. Tetapi kalau kamu tidak dapat mencegah fahsyah dan munkar melalui semaya, tapi kamu kena ingat pada Allah Ta'ala tu matlamat yang besar dalam semaya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, wa aqimis salata li zikri. Dah. Kemudian semaya ni kena seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana kamu lihat aku semaya. Dan semaya tu pula dia kena ada ruh dia, khusyuk. Ingat, tunduk kepada Allah Ta'ala, khuduk. Dalam keadaan kita sifat ihsan tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu, dalam keadaan kita musyahadah. Dan juga dalam keadaan kita ni diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Orang panggil maqam muraqabah. Kita rasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Mudah katanya macam ada CCTV. CCTV. Dah. Kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sifat yang berapa dah? Yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu membelanjakan sebahagian daripada harta yang kami rezekikan kepada mereka. Mana mereka cari rezeki melalui kurniaan Allah Ta'ala. Rezeki kurniaan Allah Ta'ala ni dia ada dua. Dengan sebab zahir, kita kerja, kita ambil upah, kita nego. Satu lagi dengan sebab ghaib, kita tak nampak. Sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini, wa mimma razaqna, apa yang kami rezekikan, supaya kita ingat ni rezeki ni memang dari Allah Ta'ala. Baik secara zahir, baik secara batin, maupun secara zahir kita cari. Kita nyaku, memang kita boleh rezeki, tapi Allah bagi. Begitu juga ada rezeki ni melalui ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Orang yang melazimi istighfar, orang yang bertawakal, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang duk panggil ayat Sibudina tu. Itu ayat takwa. Kena letak ayat takwa. Takwa pintu rezeki. Maknanya rezeki akan tertutup kalau kita tak ada takwa.
Itu panggil rezeki ghaib. Melalui saluran ghaib kita jaga sembahyang. Jadi sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada mereka itu, mereka infak. Mana mereka belanja kepada jalan yang sepatutnya. Infak ni letak pada jalan yang sepatutnya. Kena waktu big. Letak kepada anak isteri, letak kepada kaum kerabat, letak fi sabilillah, untuk anak beranak, untuk fakir miskin, fi sabilillah. Ada tempat-tempat dia tu, tempat yang sepatutnya. Dan mimma, mana tak semua. Allah Ta'ala tahu kita ni sayang, cinta kepada harta. Allah Ta'ala tahu kita ni memerlukan kepada harta. Allah Ta'ala kata sebahagian sahaja. Kalau zakat hanya 2.5% sahaja. Sifat yang seterusnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada apa-apa yang diturunkan sebelum daripada engkau, maknanya kitab-kitab yang terdahulu. Mana orang muttaqi ni dia kena beriman dengan Al-Quran yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kena terima juga, kena mengakui bahawa Allah Taala telah menurunkan kitab kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kita kena terima. Sebab apa? Sebab penurunan kitab ni adalah janji Allah. Itu adalah janji Allah. Nanti kita akan baca dalam ayat yang ke-38. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka sesiapa yang datang maka apabila datang kepada kamu daripada aku ni hidayah. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang mari hidayah daripada aku kepadanya, mana Allah Ta'ala janji. Maknanya hidayah Allah Ta'ala ni mari melalui nabi-nabi, melalui kitab-kitab. Jadi kita dituntut supaya beriman dengan kitab-kitab terdahulu, walaupun kitab-kitab terdahulu telah diseleweng, tetapi pada hakikatnya kita kena beriman bahawa Allah Ta'ala telah menyempurnakan janji dia. Bila mana Nabi Adam diusir daripada syurga, Allah Ta'ala kata akan mari hidayah pada kamu, kamu kena ikut. Siapa ikut dia akan selamat. Jadi hidayah ni mari semua berterusan. Jadi kita beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu, maknanya kita membenarkan, kita mengakui benarnya janji Allah Ta'ala untuk tidak membiarkan manusia dalam sesat. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka itu dengan hari akhirat mereka yakin. Mana mereka tenang. Bila tenang, mereka tidak meragui, dan mereka akan berusaha untuk sampai ke akhirat. Cuma di sini Allah Ta'ala menyebut wallazina yu'minu, dan orang. Jadi ada ataf. Ada ataf ni, ada sambungan lah kita kata. Kalau ikut bahasa kita, allazina yu'minu lah, sebab masih lagi sifat orang muttaqin. Di sini ada waw tu sebagai isyarat bahawa di sana ada satu lagi orang muttaqin. Ada satu lagi orang muttaqin, iaitu orang muttaqin lagu mana? Kalau muttaqin yang pertama yang terdapat dalam ayat yang ketiga, muttaqin di kalangan sahabat. Muttaqin yang kedua yang terdapat dalam ayat yang keempat ni, muttaqin dari kalangan ahli kitab. Maknanya di sini Allah Ta'ala kata wallazi, dan orang. Mana suku pula. Tetapi hak muttaqin sahabat tu dia kena ada juga sifat dalam ayat yang keempat ni. Cuma di sini wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, itu isyarat kepada muttaqin dari kalangan ahli kitab. Supaya ahli kitab ni berminat nak ikut hidayah Nabi, nak ikut Al-Quran, nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua tu. Sebab orang-orang yang beriman dengan engkau Muhammad, dan orang yang beriman dengan kitab sebelum engkau, maknanya mereka tu telah ada dah Taurat, ada dah Injil. Maknanya untuk mereka tu, nanti kita akan baca dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala menyebut mereka tu mendapat 2 kali ganda pahala ahli kitab. Jadi ayat yang keempat tu merujuk kepada sahabat seperti siapa?
Waraqah bin Naufal. Kalau mengikut pendapat yang mengatakan bahawa Waraqah ni sahabat, sebab Waraqah ni lepas daripada Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, Khadijah bawa pergi, dan Waraqah ni asal Nasrani. Dah. Waraqah kata, kalau aku dan dengan waktu engkau diusir tu, aku akan bela kamu dengan sebenar-benarnya. Jadi daripada situlah ulama seperti Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Waraqah ni ahlu kitab. Ia beriman juga dengan Nabi SAW dan dia sahabat. Begitu juga macam siapa? Macam Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi tapi dia beriman dengan Nabi SAW. Dia beriman memeluk Islam. Jadi itu targhib ahli kitab kepada iman billah, bil Islam. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka semua tu berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Bila mana mereka jaga sifat-sifat tadi, beriman dengan gaib, mendirikan semaya, infak harta dia kerana Allah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab terdahulu, dan yakin dengan akhirat, cukup ni, mereka itu adalah orang yang berpegang dengan hidayah, duduk atas hidayah, duduk atas hidayah, duduk atas landasan. Bila duduk atas landasan, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya di sini, aflaha ni, aflaha, kalau mengikut Maulana Farahi, dia kata aflaha ni dia mesti merangkumi 3 makna. Yang pertama faza, wa asha fi ni'mah wa baqiya. 3. Yang pertama selamat. Maksud berjaya aflaha di sini, yang pertama selamat. Yang kedua duduk dalam nikmat. Yang ketiga baqiya, kekal. Kalau orang duduk dalam syurga tu, Allah Ta'ala kata wa ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Jadi mereka orang beriman yang telah berjaya tu duduk dalam syurga, selamat dari neraka. Faza tu faza minan nar, wa asha fil jannah wa fil ni'mah wa baqiya fiha abadan abidin, kekal selama-lamanya. Jadi ia dikatakan berjaya, selamat dari neraka, ataupun selamat luluh dalam ujian di dunia, selamat daripada neraka, duduk dalam syurga dengan penuh nikmat, dan tak akan keluar, kekal. Tu mana kejayaan. Jadi kejayaan hak kita diseru hari-hari hayya 'alal falah tu, inilah seru tauhid supaya kita selamat daripada api neraka, selamat daripada syirik, dan kita mendapat kurniaan Allah SWT yang besar dunia dan di akhirat. Kemudian ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau memberi amaran ataupun engkau tidak memberi amaran, tetapi mereka itu tetap tidak beriman. Hak ni tajuk dia golongan pertama yang tidak mendapat manfaat daripada hidayah Quran. Yang ni orang kafir yang engkar. Kafir di sini bukan kafir biasa-biasa, kafir yang engkar degil, kafir yang sombong. Jadi kalau individu lah kita boleh sebut macam Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibnul Mughirah. Kalau di kalangan ahli kitab ni macam Ka'ab al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, mereka semua ni kepala-kepala pengak yang menentang Nabi SAW. Di Mekah Nabi berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibnul Mughirah. Manakala di Madinah ni Nabi SAW berhadapan dengan Ka'ab al-Ashraf, Huyai bin Akhtab dan lain-lain lagi. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita di sini berkenaan dengan konun hidayah dia. Konun hidayah ni, mana Nabi SAW tugas dia memberi inzar, memberi amaran dulu kepada orang yang tidak beriman.
Kemudian Nabi SAW ni akan berhadapan dengan satu golongan yang mana mereka ni sampai satu tahap inzar tu tak ada makna. Mereka tutup telinga. Mereka tak boleh dengar, mereka menentang, mereka menyekak dakwah Nabi. Mereka merancang macam-macam konspirasi nak menyekak dakwah Nabi sampai nak bunuh Nabi. Hal ini orang yang terkunci hidayat daripada mereka. Tetapi kalau orang kafir biasa, bila didakwah kepada dia dengan cara yang lembut, cara yang halus, dengan hikmah, dengan inzar. Sebab Nabi ni inzar dia tu adalah inzar yang nyata. Nazirun mubin tu. Nabi SAW ni bersifat dengan nazirun mubin, memberi inzar dengan nyata, tak ada berselindu, jelas. Segala hujah-hujah disebutkan kepada kafir ni dengan sempurna. Segala dalil-dalil diberikan dengan memuaskan hati. Jadi dia ada dua golongan orang kafir ni. Kafir yang engkar dan satu lagi kafir yang ada kemungkinan mereka ini dapat menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata semua jenis kafir lagu ni Allah Taala kata tak ada guna mereka tu, kamu memberi amaran kepada mereka kerana mereka tidak beriman, tidak. Ini merujuk kepada orang kafir yang engkar, yang juhud tu, yang menentang. Jadi asbab untuk dapat hidayah adalah inzar. Kemudian bila mereka tu engkar, maka di situ satu signal lah kepada Nabi. Maknanya tak perlu kamu habis masa dengan demon ni. Tak perlu habis masa. Dan dalam masa yang sama, ayat ni dia merupakan tasliyah. Mana menghiburkan jiwa Nabi. Sebab Nabi ni kadang-kadang macam dia kecewa tu. Sampai la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Engkau ni siapa nak membinasakan diri kamu tu sebab mereka tidak beriman. Maka ayat-ayat mari seperti ni, ayat-ayat seperti ni mari nak memberi semangat kepada Nabi dan nak memutuskan Nabi ni daripada berharap mereka tu Islam. Tak ada harapan orang lagu ni. Lock ke dia. Lepas tu Nabi kena menumpukan kepada orang yang bersedia menerima inzar. Jadi isyarat ada di sini. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman walaupun kamu inzar atau tak inzar, tak akan beriman. Tapi ada satu golongan ya, kalau kamu memberi inzar, kamu mendakwahkan mereka, mereka akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ayat ni sebab apa? Sebab apa mereka tu tidak akan beriman? Sebab apa mereka itu tidak mengambil manfaat daripada inzar? Sebab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Illah mereka tidak beriman kerana Allah Ta'ala telah mengunci di atas hati-hati mereka dan juga di atas pendengaran mereka. Allah Ta'ala kunci hati mereka itu darjat yang pertama. Wa ala sam'ihim, itu darjat yang kedua. Maknanya mereka tu sendiri tak berminat. Punca daripada hati mereka sendiri. Sebab apa? Sebab hati ni Allah Ta'ala bagi untuk berfikir. Tapi mereka tu pada pertama kali mereka dengar, mereka tolak dah. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Seperti mana mereka tu tidak beriman pada kali pertama mereka dengar. Mana sifat orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal ni, mula-mula Nabi dakwah tu tak saya dengar dah. Alihaza jama'tana, kata Abu Lahab kepada Nabi. Benar ni kamu nak ajak kami beripung, kami tinggal urusan kami. Dah, kamu nak ayat benar ni. Mana mereka tu sendiri tak saya dengar, tak saya berfikir. Wa ala absarihim mengisyawah, darjat yang ketiga. Di atas mata mereka, penglihatan mereka itu ada penutup. Ada lapisan, ada selaput. Itu adalah hukuman di dunia. Walahum azabun azim. Dan di akhirat itu mereka itu mendapat azab yang begitu besar. Jadi ini adalah qanun hidayah Allah Ta'ala. Jadi dalam bab hidayah ni, manusia bila mana mereka tak sedengar, tak bersedia
tidak dapat memberi waktu untuk dengar hidayah daripada Allah Ta'ala, tak usah buka mata tengok baca ayat-ayat Allah, tak usah fikir tentang kejadian alam semesta ni, tak usah tengok ayat kauniyah ni. Akibatnya Allah Ta'ala kunci hati dia. Itu apa, akibat daripada menentang Nabi. Sebaliknya orang beriman, dah, kalau mereka ni sentiasa guna akal fikiran mereka, berfikir, tengok bukti kebesaran Allah Ta'ala berkali-kali, maka hidayah akan bertambah. Jadi orang yang beriman ni, bila mana mereka beriman, mereka mendapat hidayah, kemudian mereka menambah hidayah mereka. Mereka berusaha untuk menambah hidayah mereka dengan dengar berkali-kali ayat-ayat Allah Ta'ala, maka iman mereka akan bertambah. Sampai satu kemuncak yang dipanggil sebagai rabatul qalbi. Allah Ta'ala ikat hati mereka, mana tak cabut daripada ikatan iman. Sebaliknya orang kafir ni, bila mana mereka meragui, menentang, menolak, Allah Ta'ala cop hati mereka, tak ada harapan nak beriman. Sebab apa? Sebab mereka telah tutup asbab kepada iman. Sedangkan manusia ni, seperti mana kita baca 3 ayat yang pertama dalam surah Al-Insan tu dah, hari-hari tiap minggu kita dengar, itu adalah peraturan hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah beri pendengaran, penglihatan. Allah Ta'ala jadikan kita ni makhluk yang berfikir. Memang kita ada peluang dapat hidayah. Tapi orang-orang seperti ni, mereka ni daripada awal lagi kunci hati mereka, tak say dengar hidayah daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kunci hati mereka. Jadi itu panggil al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Sebab Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala kunci hati mereka sebab mereka tu kunci hati mereka sendiri terlebih dahulu, tak usah dengar hidayah. Kemudian ayat yang ke-8 ni, ini adalah golongan yang ketiga lah, ataupun golongan yang tidak mengambil hidayah daripada Al-Quran, golongan yang ketiga. Kalau kita rujuk pada surah Fatihah, ini adalah golongan ad-dhalin. Dia rasa betul hijab mereka, tapi sebenarnya salah. Ini orang munafik. Jadi daripada ayat yang ke-8 sehinggalah kepada ayat yang ke-16, Allah SWT menyebut golongan munafik, golongan yang tak dapat, tidak mengambil manfaat daripada hidayah Al-Quran, mereka yang sesat. Adapun dalam ayat 6 ke-7 tu, itu tafsirnya kepada al-maghdubi alaihim. Jadi nampak raya setakat itulah untuk petang ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah pada kita, dan teguhkan hati kita di atas hidayah. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.